Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Nur Ihsan bin Muhammad Said serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada 5 orang ahli ingin membentangkan tugasan 2 iaitu kertas usulan kajian tindakan. Kajian tindakan yang kami hasilkan adalah Sun Baby Sifil. Okey, berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan pada hari ini yang terdiri daripada refleksi amalan yang lalu, fokus kajian, objektif kajian, kumpulan sasaran, tinjauan awal, pelaksanaan program intervensi dan lain-lain. Jadi, saya akan memulakan pembentangan ini dengan subtopik 1.0 iaitu refleksi amalan yang lalu. Okey, saya merupakan seorang guru matematik bagi murid tahap 2 di sebuah sekolah luar bandar sejak 10 tahun yang lalu. Seperti yang kita sering dengari, kebanyakan murid ni tidak berminat subjek matematik kerana mereka berpandangan bahawa subjek matematik ini sukar untuk dikuasai. Ada juga murid menyatakan bahawa mereka tidak suka terhadap subjek yang melibatkan nombor. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk memahami dan menguasai subjek matematik yang saya ajari. Namun, beberapa tahun kebelakangan ini, saya dapati bahawa tahap penguasaan murid-murid tahun 4 terhadap soalan yang mempunyai operasi darab dan bahagi sangat membimbangkan. Jadi, saya mengambil keputusan untuk memerhati apakah punca yang menyebabkan mereka ini sukar untuk menguasai operasi darab dan bahagi. Jadi, berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, saya dapati bahawa terdapat sebilangan besar murid tahun 4, terutamanya tahun 4 amanah, masih tidak lagi menghafal CV yang menyebabkan mereka lambat untuk berfikir bagi menyelesaikan soalan yang mempunyai operasi darab dan bahagi. Oleh hal yang demikian, saya meneliti semula cara pengajaran saya pada murid tahun 4. Okay, apabila saya merhati dan meneliti murid-murid ini, saya dapati bahawa cara pengajaran saya untuk menghafal CV tidak kreatif kerana saya hanya meminta mereka menghafal seperti yang saya pelajari dahulu, iaitu 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 dan sebagainya. Jadi murid tidak seronok untuk menghafal secara hafalan seperti zaman saya dahulu. Mungkin bagi murid yang cepat belajar dan menghafal, mereka akan mudah untuk mengingati CV. Namun, murid yang lemah, mereka sukar untuk menguasai cara hafalan seperti itu kerana setiap murid ini mempunyai kecerdasan minda yang berbeza. Oleh yang demikian, saya berhasrat untuk memperkenalkan kaedah Sun Baby Sifir kepada murid-murid saya ini bagi memudahkan mereka untuk menghafal CV dengan cara yang lebih kreatif agar dapat memupuk minat mereka terhadap nombor dan CV. Okey, seterusnya saya akan menyambung dengan subtopik 2.0 iaitu fokus kajian. Kajian ini memfokuskan kepada penguasaan sifir dalam kalangan murid tahun 4 amanah memandangkan tahap penguasaan mereka terhadap sifir agak lemah. Sifir merupakan tunjang kepada subjek matematik di mana apabila seorang murid tidak menguasai sifir, maka mereka sukar untuk menjawab soalan berkaitan dengan operasi darab dan bahagi. Ianya berkait juga dengan subjek lain seperti sains, RBT, kerana topik dalam subjek ini juga ada melibatkan pengiraan. Sifir ini juga akan digunakan secara meluas ketika murid berada di dalam sekolah menengah nanti. Assalamualaikum, saya Nurul Suhada Nadia binti Khalid dan saya akan membuat pembentangan yang seterusnya iaitu objektif kajian. Untuk objektif am, kajian ini adalah untuk mempertingkatkan penguasaan sifir dan minat murid dalam mata pelajaran matematik. Seterusnya, kita akan pergi kepada objektif khusus iaitu pertama adalah untuk membantu murid melukis dan menulis nombor menggunakan kertas aktiviti yang diberikan seperti yang dirancang. Selain Baby CV ini juga merupakan konsep kreativiti murid untuk menarik minat mereka melakukan aktiviti ini. Kedua adalah membantu murid membuat pengiraan nombor berdasarkan sifir yang ditetapkan. Contohnya, pada minggu ini murid akan membuat pengiraan sifir 2 dan pada minggu hadapan murid akan membuat pengiraan sifir 3. Begitu juga pada minggu yang seterusnya.
Objektif khusus yang ketiga adalah membantu meningkatkan fahaman murid dalam pengiraan sifir. Jadi, menggunakan kaedah SAM-BBCV ini, murid dapat mengenali dan memahami teknik baru untuk membuat dan menghafal sifir daripada menggunakan teknik yang biasa digunakan oleh guru. Objektif khusus yang keempat adalah menggalakkan murid untuk menghafal sifir, dan yang terakhir adalah memberikan persediaan kepada murid untuk mempelajari operasi yang melibatkan penggunaan sifir seperti operasi darab dan juga operasi bahagi. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kumpulan sasaran bagi program intervensi ini. Kumpulan sasaran adalah semua pelajar murid kelas tahun 4 amanah yang merangkumi seramai 32 orang murid. Sebab memilih kelas ini adalah disebabkan 4 amanah ni merupakan antara kelas yang mempunyai bilangan murid yang paling ramai, lemah menguasai subjek matematik, terutama sekali sifir. Seterusnya, saya Nur Azlina Harun akan membentangkan bahagian tinjauan awal. Kajian tindakan memerlukan asas kaedah yang kukuh dalam pengumpulan data bagi membolehkan tindakan yang bersesuaian dapat diambil. Jadi pentingnya pengumpulan data yang sahih. Okay, justru itu terdapat dua instrumen yang telah digunakan di dalam kajian tindakan ini, iaitu melalui kaedah pemerhatian dan kaedah ujian. Okey, pertama kita pergi ke bahagian kaedah pemerhatian. Pemerhatian telah dilaksanakan terhadap 32 orang murid di dalam kelas 4 amanah dengan mencatat reaksi murid semasa PDP berlangsung. Okey, kod 1 bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi. Kod 2 pemikiran di tempat lain sambil menconteng kertas, dan kod 3 berangan-angan. Okay, jadual pemerhatian digunakan untuk mencatatkan kod-kod tingkah laku murid semasa kelas berjalan. Okay, seperti yang kita lihat dalam jadual 1 ini, 6 scan iaitu 6 kali pemerhatian terhadap tingkah laku telah dibuat kepada murid-murid, dan kod nombor antara 1 hingga 3 yang telah disenaraikan tadi dicatat dalam petak nama mereka. Okey, apa yang boleh dirumuskan daripada jadual pemerhatian ini adalah apabila kurang penguasaan sifir, murid akan kurang berminat dan akan cenderung melakukan aktiviti lain kerana mereka tidak dapat menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan operasi darab dan bahagi. Okey, seterusnya kaedah tinjauan awal yang digunakan ialah melalui ujian pra dan ujian pos. Okay, keputusan ujian amat penting kerana ia akan menjadi penanda aras kepada fokus kajian. Seperti dalam kajian ini kepada murid di dalam kelas 4 amanah, dan daripada kaedah ujian juga dapat melihat sama ada objektif kajian tercapai atau tidak. Seperti dalam kajian ini, sama ada penguasaan sifir dapat menarik minat dan membantu murid kelas 4 amanah dalam menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan operasi darab dan bahagi. Okay, sekarang kita masuk kepada bahagian analisis tinjauan awal, iaitu analisis kaedah pemerhatian. Okay, dapatan daripada pemerhatian selepas program intervensi SAM-BBCV dijalankan adalah antaranya seperti berikut. Okay, murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Okay, murid juga berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang sengaja dibuat oleh guru, dan juga suasana pembelajaran di dalam kelas lebih merangsangkan. Seterusnya, bagi analisis kaedah ujian pra dan ujian pos, seperti yang dapat dilihat dalam jadual 2, peningkatan yang signifikan telah diperolehi dalam ujian pos apabila peratusan lulus murid kelas 4 amanah mencapai 100%, berbanding sewaktu ujian pra hanya 44%. Justru itu, setelah murid mempelajari kaedah SAM-BBCV, peningkatan yang ketara dapat dilihat dan dapat menarik minat mereka dalam proses PDP, dan juga mereka dapat menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan operasi darab dan bahagi.
Seterusnya, saya akan membentangkan carta alih program bagi program intervensi Sun Baby Sifir ini. Program intervensi Sun Baby Sifir ini berlangsung selama 3 bulan bermula pada 5 Mei 2023 sehingga 4 Ogos 2023. Program ini akan bermula dengan tinjauan awal yang pertama iaitu pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan atau dilaksanakan sebelum bermulanya aktiviti intervensi yang pertama dilaksanakan. Seterusnya, kami juga melaksanakan majlis pelancaran. Semua pelajar 4 amanah akan diarahkan untuk berkumpul di dalam dewan. Majlis ini akan dilancarkan pada minggu yang pertama, 5 Mei 2023 pada hari Jumaat. Program ini akan dilancarkan oleh guru besar iaitu Encik Ahmad bin Mazlan. Sedikit taklimat ringkas turut diberikan oleh guru matematik iaitu Puan Nurul Syuhada Nadia. Seterusnya, kami juga melaksanakan tinjauan awal yang kedua iaitu ujian pra. Ujian pra ini dilaksanakan pada 8 Mei 2023 pada hari Isnin. Ujian pra ini dilaksanakan bagi menilai tahap pemahaman awal pelajar terhadap sifir 2 sehingga sifir 12. Ujian pra ini merangkumi 15 soalan dan pelajar diberi masa 20 minit untuk menjawab ujian pra ini. Kemudian kami melaksanakan aktiviti intervensi bermula dengan aktiviti intervensi yang pertama sehingga aktiviti intervensi yang ke-11. Aktiviti ini berlangsung selama 11 minggu bermula pada 11 Mei 2023 sehingga 27 Julai 2023. Aktiviti ini berlangsung setiap hari Khamis setiap minggu dan mengambil masa 30 minit sahaja pada pukul 7.30 pagi sehingga 8 pagi. Untuk aktiviti ini akan disertakan jadual pelaksanaan. Setiap minggu akan diberikan sifir yang berbeza bermula dengan sifir 2 sehingga sifir 12. Aktiviti ini dimulakan dengan guru atau Puan Nurul Syuhada Nadia menunjukkan atau memperkenalkan cara pengiraan kaedah Sun Baby Sifir kepada pelajar di papan putih. Kemudian kertas A4 akan diagihkan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengaplikasikan kaedah tersebut. Setiap minggu juga akan diberikan latihan pengukuhan kepada pelajar. Pada minggu terakhir iaitu minggu yang ke-12 pada 4 Ogos 2023 pada hari Jumaat, kami melaksanakan ujian POS kepada pelajar. Ujian POS ini dilaksanakan bagi menilai perubahan pemahaman pelajar terhadap sifir 2 sehingga sifir 12 dengan menggunakan kaedah Sun Baby Sifir. Ujian POS ini merangkumi 20 soalan bermula dengan sifir 2 sehingga sifir 12 dan pelajar diberi masa 30 minit untuk menjawab ujian POS ini. Seterusnya, guru juga menilai perubahan tingkah laku murid selepas kaedah Sun Baby Sifir ini diperkenalkan. Selain itu, guru juga menilai kepuasan murid terhadap program intervensi ini sama ada suka atau sedih dengan program ini. Kemudian, guru memberikan hadiah seguh hati kepada pelajar 4 amanah yang terlibat. Seterusnya, kami akan mengumpulkan maklumat dan juga analisis dan membuat dapatan bagi program intervensi Sun Baby Sifir ini. Setelah menjalankan program Sun Baby Sifir ini, terdapat beberapa penilaian yang didapati sepanjang program ini berlangsung. Berdasarkan objektif 1 dan 2 iaitu membantu murid melukis, menulis nombor menggunakan kertas aktiviti dan membuat pengiraan nombor berdasarkan sifir yang ditetapkan. Penilaian daripada objektif 1 dan 2 ini dapat dilihat pada minggu keempat terdapat peningkatan daripada beberapa orang murid yang telah berjaya menghafal langkah-langkah awal untuk melukis dan menulis sifir. Seterusnya, pada minggu ke-6 dan seterusnya, murid 4 amanah telah mula menguasai cara untuk menggunakan kaedah Sun Baby Sifir untuk membuat pengiraan sifir. Berdasarkan objektif 3 dan 4 iaitu membantu meningkatkan fahaman murid dalam pengiraan sifir dan menggalakkan murid untuk menghafal sifir. Daripada objektif ini, kita dapat menilai apabila kaedah Sun Baby Sifir ini telah membimbing murid berjaya menghafal sifir tanpa merujuk mana-mana buku ataupun panduan lain. Malah, murid juga seronok berkomunikasi bersama rakan-rakan di mana mereka berteka-teki soalan sifir bersama-sama. Objektif ini juga tercapai apabila murid lebih seronok dan berminat untuk belajar pelajaran matematik.
Penilaian yang terakhir berdasarkan objektif yang kelima iaitu memberi persediaan kepada murid untuk mempelajari operasi yang melibatkan penggunaan sifir seperti operasi darab dan bahagi. Dalam penilaian ini, kita dapat lihat berdasarkan rajah 2, bilangan murid yang lulus latihan pengukuhan semakin meningkat mengikut minggu. Minggu ke-12, seramai 31 orang murid telah berjaya menggunakan sifir dalam operasi darab dan bahagi. Natijahnya, kaedah Sun Baby Sifir ini menunjukkan penilaian dan hasil yang sangat positif daripada murid-murid 4 amanah. Pemerhatian sepanjang program ini dilaksanakan, kaedah Sun Baby Sifir telah berjaya memberikan keseronokan dan minat kepada murid oleh kerana aktiviti ini juga melibatkan daya kreatif murid. Murid seronok dan gembira melukis di kertas lukisan diberikan menjadikan sesi pembelajaran mereka lebih efektif dan tidak membosankan. Baiklah, seterusnya saya Syafiqah binti Bakri akan menerangkan tentang refleksi kajian. Secara keseluruhannya, aktiviti Sun Baby Sifir ini merupakan satu kaedah pembelajaran aktif di mana aktiviti kajian tindakan ini telah dapat memenuhi aspek-aspek seperti dapat memotivasikan murid untuk belajar dan minat terhadap subjek matematik terutamanya sifir. Seterusnya dapat meningkatkan perolehan kemahiran berfikir murid terutama dalam subjek matematik itu sendiri. Seterusnya dapat mempersembahkan pengetahuan matematik dengan cara mudah, kreatif dan berkesan. Akhir sekali dapat memperlihatkan sikap positif murid dalam menghadapi kegagalan. Hasil dapatan kajian menunjukkan kaedah Sun Baby Sifir ini dapat meningkatkan minat murid terhadap subjek matematik. Ini kerana pencapaian murid dalam ujian menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Mereka juga dapat memperoleh kemahiran belajar matematik secara tidak langsung dan dapat menggunakan pendekatan kontekstual pada sesuatu konsep matematik. Aktiviti ini juga dapat membantu murid untuk meningkatkan keyakinan diri, kefahaman terhadap subjek yang dipelajari di samping dapat menjadikan suasana PNP lebih ceria dan menyeronokkan. Melalui kajian ini juga kami dapati aktiviti pembelajaran berupa permainan dapat lebih menarik minat murid dengan lebih mendalam untuk menguasai konsep sifir. Ini dibuktikan melalui pelaksanaan aktiviti Sun Baby Sifir di mana mereka lebih teruja semasa subjek matematik dijalankan. Walaupun aktiviti ini berupa permainan, namun murid lebih bersemangat dan seronok untuk belajar. Aktiviti ini juga dapat menggalakkan murid menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah dalam matematik kerana telah menguasai sifir. Aktiviti ini dapat mengekalkan fokus mereka dalam pelajaran berbanding dengan hanya menghafal dan menulis. Baiklah, akhir sekali adalah cadangan kajian seterusnya. Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut. Yang pertama, guru matematik digalakkan mengubah suai kaedah Sun Baby Sifir dalam pendekatan proses PNP di dalam kelas, terutamanya kelas lemah, iaitu menambah lirik lagu yang murid gemari supaya dapat meningkatkan lagi keberkesanan PNP. Yang kedua adalah menggunakan kaedah Sun Baby Sifir dalam merangka program seperti kem pembelajaran yang berkesan bagi kelas lemah. Yang ketiga adalah menggunakan kaedah Sun Baby Sifir bagi mengulang kaji sesuatu topik di setiap sukatan pelajaran matematik bagi menguatkan lagi ingatan sifir di dalam minda murid. Yang terakhir sekali adalah menggunakan kaedah Sun Baby Sifir dalam proses PNP bagi menguasai sesuatu konsep sifir dengan lebih berkesan dan menyeronokkan, tidak hanya pada kelas lemah, malah dapat menjadikan aktiviti wajib sebelum memulakan pembelajaran di dalam kelas. Hasil dari penyelidikan yang dijalankan, kami dapati terdapat perubahan yang positif dari segi minat murid di dalam proses PNP matematik sekaligus proses PNP berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan semangat guru di dalam proses PNP itu sendiri. Seterusnya dapat menjadikan peningkatan prestasi akademik yang amat memberangsangkan dalam subjek matematik. Hal ini kerana kemahiran sifir yang lancar merupakan nadi jantung kepada subjek matematik bagi memudahkan proses peralihan pembelajaran yang berkesan. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.